Okey, semua boleh duduk. Okey, hari ni kita akan masuk bab baru, bab 5 tajuk hidupan liar untuk subtopik 4.1 dengan 4.2. Okey. Sebelum kita mula kepada tajuk pertama kita. Okey, 3 efektif. Pelajar-pelajar 3 efektif. Kamu tengok apa yang cikgu bawa ni? Ni gambar apa? Kamu pernah jumpa kehidupan liar ni? Okey. Yang mana satu kamu jumpa? Mana? Helang. Okey. Harimau. Yang ni yang paling bawah ni kamu jangan jumpa. Nampak kan? Nampak? Ni apa nama haiwan ni? Dah nampak? Okey. Kalau dah nampak, kamu boleh tengok slide ni. Okey, kita pergi kepada satu persatu haiwan yang cikgu akan perkenalkan. Untuk bab 5 ni kita akan belajar tentang hidupan liar. Hidupan liar haiwan, okey? Kita akan kenal pasti sama ada haiwan tu daripada jenis haiwan mana. Sama ada dia haiwan jenis karnivor, herbivor, omnivor, tahu? Lepas tu kita kenal pasti habitatnya, populasi. Kebanyakan haiwan-haiwan ni tinggal di mana. Okey? Okey, kita pergi kepada pernyataan pertama. Ni. Hidupan liar di Malaysia. Hidupan liar ialah spesies haiwan liar atau burung liar. Sama ada yang dilindungi sepenuhnya atau yang dilindungi. Vertebrata atau invertebrata. Apa dia tu? Vertebrata tu apa benda? Haiwan yang ada tulang belakang. Kalau invertebrata? Haiwan yang tiada tulang belakang. Okey. Okey. Kita pergi kepada haiwan pertama. Okey, ni. Nampak? Ni. Tu haiwan apa tu? Ni nama dia elang merah. Pernah tengok elang? Siapa dah pernah tengok elang? Sepanjang kamu hidup dah pernah tengok elang? Mustahil kamu dah pernah tengok elang. Okey, kalau kamu tengok elang merah ni, okey, kalau dekat buku teks, kamu boleh buka muka surat 78. Kalau dekat slide ni tak jelas, dekat gambar ni pun tak jelas, kamu boleh buka muka surat 78 dekat buku teks. Kamu tengok elang merah. Elang merah, habitat hutan Dipterocarpa. Okey, biasanya kita akan jumpa elang merah ni di kawasan hutan Dipterocarpa di semenanjung Malaysia. Ataupun kamu boleh jumpa di Sabah, Sarawak. Okey. Cara pemakanan untuk elang merah ni apa? Karnivor tu apa? Karnivor. Betul. Karnivor tu adalah haiwan yang makan daging sahaja. Okey? Maksudnya dia pemakan daging. Bukan pemakan tumbuh-tumbuhan ataupun kedua-duanya sekali. Okey. Seterusnya kamu tengok haiwan sebelah elang merah tu. Apa tu? Tu nama dia tapir. Pernah jumpa tapir? Dekat mana kamu jumpa tapir? Dekat zoo negara. Kalau kamu pergi zoo negara, kamu boleh jumpa lah. Adakah kamu jumpa tapir depan rumah? Tiba-tiba kamu naik kereta, kamu jumpa depan. Kamu naik bas sekolah, pergi sekolah, tiba-tiba tapir lalu. Pernah? Tak pernah. Okey. Untuk tapir, populasinya kira-kira 1,100 hingga 1,500 ekor. Kenapa dia bagi tahu populasi dekat situ? Sebab haiwan ni adalah haiwan-haiwan yang hampir pupus. Okey? Sebab tu kita kena jaga haiwan-haiwan ni. Tengok dekat depan ni cikgu tu siapa? Mission Rescue. Maksudnya apa? Kita kena selamatkan haiwan-haiwan ni daripada terus pupus. Ada haiwan yang sudah pupus kan? Contoh apa haiwan yang sudah pupus? Penyu. Benda tu pupus disebabkan oleh kegiatan-kegiatan manusia. Okey? Okey, ni. Haiwan ni. Harimau Malaya. Dekat lagu pun ada kan? Harimau Malaya. Harimau Malaya.
Kami selalu ada ni, harimau. Siapa nak pernah tengok harimau? Siapa nak pernah tengok harimau? Dah pernah tengok harimau? Dah pernah pergi zoo? Okey, lepas ni kena pergi zoo Okey, siapa yang dah pernah tengok harimau? Ni bentuk harimau. Kot-kot lah nanti kau balik kau terjumpa harimau kah? Hati-hati Sebab harimau adalah haiwan jenis pemakan pemakan daging. Jadi bila-bila masa dia boleh makan kau. Okey, tengok populasi harimau. Populasi harimau berapa? 250 hingga 340 ekor harimau sahaja yang tinggal. Maksudnya harimau ni adalah populasi haiwan yang terancam juga, yang hampir pupus. Okey. Seterusnya dekat sebelah tu apa? Beruang matahari ataupun beruang. Kenapa dia dipanggil beruang matahari ataupun beruang madu? Kamu tengok dekat leher. Okey. Pernah jumpa beruang matahari? Beruang matahari ni biasanya kita jumpa dekat mana? Di Tawau? Kamu pernah jumpa di Tawau? Tengok, kalau kamu tengok lokasinya, kawasan hutan. Kamu boleh jumpa dia di kawasan hutan. Di ketinggian kurang daripada 2,700 meter dari aras laut. Okey. Untuk beruang matahari ni ataupun beruang, dia sejenis haiwan yang omnivor tu apa? Makan omnivor. Kalau karnivor dia makan daging. Omnivor dia makan apa? Dia makan tumbuh-tumbuhan dan makan daging. Maksudnya dia boleh makan rumput, dia boleh makan daging. Okey, dia boleh makan dua-dua. Okey, next. Dugong. Dugong, pernah tengok dugong? Dia ada perbezaan di antara duyung dengan dugong. Duyung tahu duyung? Ada di kelas? Siapa? Duyung tahu duyung? Duyung. Duyung tu yang kamu nampak dekat filem. Tapi ini dugong. Okey, dugong populasinya kira-kira 100 ekor saja yang tinggal. 100 ekor. 100 ekor. Okey. Habitat padang rumput laut. Kamu boleh jumpa dia di padang rumput laut. Lokasi perairan Johor, Sabah dan Sarawak. Okey. Lepas tu dia adalah jenis haiwan herbivore. Herbivore haiwan yang makan tumbuhan sahaja. Okey, untuk penyu. Kalau kamu jumpa penyu di bahagian mana selalunya? Di tepi pantai, kawasan-kawasan yang berpasir kan? Kamu akan jumpa penyu. Okey, highway. Lepas tu lokasinya di mana kamu jumpa biasanya? Biasanya banyak di Terengganu. Lokasi perairan dekat pulau dekat Terengganu. Melaka, Johor, Perak, Sabah dan Sarawak. Lepas tu cara pemakanannya omnivore. Ada yang salah sangka dia ingat penyu ni makan tumbuhan saja. Tak? Penyu makan dua-dua, daging dan tumbuhan. Dia adalah jenis haiwan pemakan tumbuh-tumbuhan dan daging, omnivore. Okey. Next, burung enggang. Bila sebut pasal burung enggang, kita ingat negeri? Okey, negeri Sarawak. Sudah semestinya lokasi tempat burung enggang ni ada di Sarawak. Okey, burung enggang merupakan haiwan yang makan sama juga omnivore, makan tumbuh-tumbuhan dan daging. Kita boleh temui haiwan burung enggang ni tersebar secara meluas di hutan semenanjung Malaysia, Sabah ataupun Sarawak. Okey? Okey, sebelahnya tu apa dia? Badak Sumatera, siapa pernah jumpa badak Sumatera? Adakah? Badak Sumatera, siapa pernah jumpa badak Sumatera? Akmal jumpa dekat mana, Mal? Akmal angkat tangan. Pernah jumpa badak Sumatera? Badak Sumatera, pernah jumpa? Okey, kalau kamu dah pernah jumpa badak Sumatera, biasa kedudukan badak Sumatera ni ataupun lokasinya berada dekat Taman Negara. Tengok tu, Taman Negara Endau Rompin, Taman Negeri Royal Bloom dan beberapa kawasan hutan simpan. Dia diletakkan di Taman Negara dan hutan simpan disebabkan populasinya yang hampir pupus. Jadi maksudnya badak Sumatera ni antara haiwan yang dijaga. Okey, terancam, betul. Populasi kira-kira ada 30 ekor sahaja di Sabah. Tinggal sikit.
Okey, ini apa dia? Monyet Belanda. Kamu tengok apa perbezaan monyet Belanda dekat dengan sebelah tu orang utan. Kalau monyet Belanda ni kamu tengok hidungnya. Hidungnya panjang sikit. Okey. Monyet Belanda ataupun dikenali sebagai proboscis. Kira-kira ada 5,000 ekor lagi populasi. Okey, habitat hutan Dipterocarpa, hutan payah bakau dan hutan tanah rendah yang berdekatan dengan air dan sungai. Lokasi biasa kalau kamu jumpa monyet Belanda ni dia ada di kawasan sungai, tepi sungai Kinabatangan, sungai Lias, sungai Sugut dan Kuching Wetland National Park. Dia adalah jenis haiwan omnivore. Sama juga dengan kalau orang utan. Orang utan pun jenis haiwan omnivore. Okey, populasi orang utan kira-kira 12,300 ekor lagi. Okey, cikgu pergi cepat Okey, last kali. Siapa nak pernah tengok gajah? Kamu pernah tengok gajah kah? Gajah, kalau yang pernah pergi zoo tu dia akan pernah tengok gajah lah. Tapi amat mustahil kalau kamu tengok gajah depan-depan rumah. Dah pernah. Okey. Ini adalah haiwan yang dinamakan gajah atau kita kenali sebagai gajah pygmy. Okey, gajah pygmy. Populasi kurang daripada 1,500 ekor. Okey, kamu tengoklah ni haiwan betul-betul ya. Sebab kalau nanti sudah pupus, kamu dah akan jumpa sudah haiwan gini. Dekat zoo negara ke dekat mana-mana. One day kalau sudah pupus haiwan ni, kamu boleh tengok dekat gambar ataupun dekat mana-mana social media. Okey. Cara pemakanan, gajah ni biarpun badan dia besar, tapi dia adalah sejenis haiwan herbivore. Dia makan tumbuh-tumbuhan sahaja. Okey. Sekarang jumpa apa? Okey, seterusnya kita pergi kepada... Okey, sekarang kamu sudah dipecahkan kepada kumpulan masing-masing kah? Ya. Okey, seterusnya kita akan pergi buat aktiviti. Aktiviti ni cikgu namakan aktiviti... aktiviti ni, Mission Rescue. Lepas ni, kamu setiap kumpulan, cikgu akan bagi satu haiwan ataupun hidupan liar. Okey, cikgu bagi situasi lah. Okey, cikgu bagi situasi. Okey, ini situasinya. Okey, situasinya. Tugasan setiap kumpulan. Aktiviti cikgu namakan Mission Rescue Hidupan Liar. Okey, arahan tugasan. Setiap kumpulan akan memilih ataupun diberi satu hidupan liar di Malaysia. Nanti ketua kumpulan cabut dekat depan ni. Ambil je mana-mana. Okey. Kumpulan akan bertindak sebagai pasukan penyelamat hidupan liar. Jadi maksudnya kamu dekat setiap kumpulan ni akan bertindak sebagai penyelamat hidupan liar sebab kamu mahu lindungi haiwan-haiwan yang hampir pupus. Okey? Okey, kamu jadi penyelamat ataupun pasukan penyelamat hidupan liar supaya tujuannya untuk membantu melindungi haiwan yang ada dekat sini daripada ancaman kepupusan. Okey. Jadi apa yang kamu boleh buat? Ni kamu boleh buat. Okey. Bila nanti kamu cabut, setiap ada kumpulan, kamu akan tulis dekat satu kertas mahjong yang cikgu akan edarkan untuk setiap kumpulan. Cikgu akan bagi satu marker pen, kertas mahjong. Nanti kamu akan tulis haiwan apa yang kamu dapat, nama hidupan liar, habitatnya dekat mana, lokasi dekat mana. Okey, makanan haiwan tu apa? Okey, kemudian kamu kenal pasti ancaman haiwan tu. Ancaman kepupusan, contoh macam dia hampir pupus disebabkan pengkuarian ataupun pembalakan. Okey, lepas tu apa kamu punya pelan mission rescue? Langkah-langkah penyelamatan, contohnya apa? Contohnya macam kamu mewartakan, melaksanakan penguatkasan undang-undang. Okey, faham? Okey, jadi sekarang setiap kumpulan datang ke depan. Setiap kumpulan. Cepat. Siapa cepat dia dapat. Ambil satu. Hati-hati wire. Okey, yang sudah ambil kertas mahjong. Sudah?
Sila mal daripada depan mal. Dia nampak boleh. Baik. Okey. Okey. Okey, dengar. 3E. 3 efektif. Cikgu akan bagi satu marker pen dengan satu gam. Gambar tu kamu lekat. Marker pen kamu jangan hilangkan ya. Nanti bagi balik. Okey, Satu jangan hisap gamnya lagi ni. Sini bantu bagi. Bagi. Yang paling premium. Dapatlah. Teruskan. Ni. Gam. Okey. Ada gam kami cikgu. Okay, bagus ya. Okey, pelajar 3E. Lepas ni cikgu kamu akan bentang ya hasil kerja kamu. Sempat. Okey. Sabar. Kalau nak makan, makan pen bagi tahu cikgu. Sudah? Cikgu pakai pen. Satu lagi pakai pen cikgu. Apa? Kamu berapa marker pen dah? Ambil satu. Nah, ambil satu. Habis. Okey, 3E. 3 efektif. Okey, dengar arahan cikgu. Lepas ni, cikgu akan minta mana-mana kumpulan yang bertuah, cikgu akan spin the wheel. Mana-mana kumpulan, contoh, nanti dekat spin tu, contoh ni. Dekat spin the wheel ni, cikgu akan spin nanti ni, spin the wheel ni. Dah nampakkah? Dapat. Lepas ni cikgu akan spin mana-mana kumpulan yang dapat. Contoh, macam kumpulan yang dapat haiwan harimau Malaya. Okey, dia yang akan bentang. Okey? Sebab kita kesuntukan masa, jadi mana-mana kumpulan yang bertuah, dia akan bentang. Okey, jadi kamu kena buat preparation. Ya, gambar tu lekat dekat kertas mahjong. Tengah-tengah. Ikut kreativiti kamu lah. Sudah? Apa tak boleh? Sekejap. Okey, cikgu bagi masa 10 minit ya. Ya, sabar. Cikgu tengah hidupkan. Cikgu bagi masa 10 minit. Lepas 10 minit, cikgu akan spin wheel. Ya. Ya, kamu buat je ikut kreativiti kamu.
Ah. Oh. Daripada belakang, daripada belakang. Limpas daripada belakang kamera. Dah dah. Pen hitam dia tinggal. Alah, kenapa nak hidup ni? Okay ni. Tengok balik. Ni yang perlu kamu buat, cepat. Apa, ikuti aktiviti kamu je. Ini apa? Penyu. Badak Sumatera. Gajah. Boleh. Tapi daripada belakang lah. Limpas belakang kamera. Gitu, Iya. Bang. Hah? Badak Sumatera. Ancaman kepupusan. Kamu boleh tengok bahagian sini. Biasa ancaman kepupusan boleh disebabkan oleh pembalakan ataupun pertanian, pengangkutan, perhubungan. Kamu tengok. Kegiatan biasanya ancaman kepupusan badak Sumatera ni adalah disebabkan kegiatan manusia. Kegiatan manusia yang mengancam kehidupan liar di Malaysia. Jadi di sini. Contoh macam kenapa badak Sumatera ni semakin pupus akibat pembalakan yang berlaku. Disebabkan pembalakan yang berlaku, jadi hidupan liar diancam kepupusan disebabkan diorang punya tempat tinggal sudah hilang. Gitu. Faham? Itu ancaman kepupusan. Lepas tu kamu cadangkan langkah penyelamatan. Langkah penyelamatan kamu boleh tengok dekat muka surat. Ini, usaha pemulihan dan pemulihan hidupan liar di Malaysia. Contoh, macam mana kamu kekalkan, ambil dekat depan. Macam mana kamu kekalkan daripada ancaman kepupusan hidupan liar dekat Malaysia ni dengan kamu lakukan penguatkuasaan undang-undang, kempen kesedaran. Ya. Kenapa? Pen dulu. Mati juga. Ya dah, itu je tinggal. Pinjam dengan kumpulan lain kalau habis. Kalau siapa namanya? Kejut tu, kejut. Kejut. Okey, lagi 5 minit ya. Hendak kumpulan yang terpilih sahaja. Bergantung kepada masa. Kalau masa cukup, ahlinya ya, semua-semua. Ancamannya itu banyak orang guru di situ. Lokasi ya. Kalau kamu ambil separuh, kalau nak muat ambil separuh pun boleh. Sini tapir. Tapir. Gajah piknik. Ingat ya nama kumpulan kamu? Lavender. Langkah penyelamatan. Ya. Langkah penyelamatan tu sebabkan kita belajar ni adalah hidupan liar kan. Hidupan liar ni semakin diancam kepupusan. Jadi apa langkah penyelamatan yang kamu boleh buat?
Contoh cikgu bagi penyu. Kan penyu kan sekarang semakin pupus kan. Jadi apa yang kau boleh buat dengan kempen, melakukan kempen kesedaran gitu, penguatkuasaan undang-undang. Macam ni, tapir. Kita buat kempen We Hug Tapir 2018. Elang, fikirkan lah. Fikirkan apa? Selain kita boleh ada banyak cara usaha pemeliharaan dan pemulihan hidupan liar di Malaysia. Contoh penguasaan undang-undang, kamu baca muka surat, buku teks 88 ni pun boleh. Buat satu pendidikan. Jalankan satu pendidikan alam sekitar. Pendidikan alam sekitar boleh. Macam mana kau mau jaga haiwan tu daripada pupus? Apa yang kau boleh buat? Itu nampaknya langkah rescue, mission rescue. Dah lah. Dah okey. Okey je tu. Okey, lagi 2 minit. Kalau nak muat, buat di belakangnya. Nanti mana yang sempat kamu bentang. Okey? Ya, bentang. Lagi 2 minit. Ni sudah siapkah? Ada pemburuan haram dengan pembakaran hutan. Pembakaran hutan dengan Pemburuan haram. dua-dua boleh. Makanannya tu apa? Apa? Herbivore, omnivore, boleh ikut kamu. Kamu gajah pygmy. Gajah pygmy ni adalah jenis haiwan yang omnivore. Maksudnya dia makan Tumbuh-tumbuhan. tumbuh-tumbuhan. Omnivore kan? Ya. Omnivore. Dia makan tumbuh-tumbuhan. Maksudnya ya boleh omnivore. Jadi dia makan apa? Makan rumput. Tapi kalau melangkap tulis di sini. Dia makan Ya, daging boleh. tak, Cik? Omnivore. Carnivore makan apa? Daging. Herbivore makan apa? Tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan. Omnivore makan apa? Daging sama tumbuh-tumbuhan. Jadi gajah ni dia adalah jenis haiwan herbivore. Herbivore adalah haiwan yang memakan tumbuh-tumbuhan sahaja. Contoh tumbuh-tumbuhan, rumput. Okey, 1 minit. Ancaman saya bagus tulis ancaman yang dihadapi. Nelayan menangkap ikan. Banyak. Yang dihadapi ialah tulis yang gitu. Ialah apa? Ya, ada masalah? Ya, kenapa mesti ancaman? Apa yang menyebabkan haiwan yang kau pilih itu diancam kepupusan? Kamu haiwan apa? Tapir. Apa yang menyebabkan haiwan tapir ini semakin pupus di Malaysia? Mungkin disebabkan contoh kamunya herbivore kan? Gajah tu makan apa? Rumput. Kamu boleh tulis itu herbivore. Contohnya rumput, makan rumput gitu. Macam kamu contoh tapir. Tapir diancam. Contoh kegiatan manusia yang menyebabkan tapir ni semakin pupus. Apa kegiatan manusia? Contoh pemburuan haram, pembalakan. Bila kamu buat satu kegiatan manusia yang menyebabkan contoh kamu buat kegiatan manusia pembalakan. Pembalakan itu menyebabkan kawasan rumah dorang musnah. Jadi bila rumah dorang musnah, dorang mau pergi mana? Dorang tiada tempat berlindung. Benda tu yang menyebabkan kepupusan hidupan liar. Faham? Salah satu contoh lah. Tapir. Okey, habis masa. Yang belum habis teruskan, tapi untuk yang sudah selesai, cikgu akan spin the wheel.
Mana-mana kumpulan yang buat pembentangan dekat depan, teruskan membentang. Yang belum siap, teruskan. Kumpulan gambar apa? Ros, Pak? Ya, Ros. Okey. Dekat depan ni dah keluar pula. Okey, Cikgu spin dekat sini. Nanti saya akan bagi tahu nama haiwan yang keluar. Kamu siap sedia? Okey, ready? Okey, 3 efektif, ready? Okey, Cikgu spin ya. Mana? Dah apa, Bah? Okey, kumpulan pertama yang akan membentang, kumpulan. Okey, tahniah kumpulan yang pegang haiwan hidupan liar monyet Belanda. Monyet Belanda tiada? Okey, kalau tak ada cikgu remove. Okey, next. Orang hutan pun dia ada kan? Okey, kumpulan pertama. Okey, kumpulan pertama, kumpulan daripada kumpulan Ros, gajah pygmy. Siapa kumpulan yang pegang gambar raja, gambar haiwan hidupan liar, gajah pygmy? Keluar. Cikgu spin langsung ni. Cuma dah keluar dekat ni. Cepat, kita ada lagi masa berapa minit je lagi? Dapat kamu boleh bentang secara ringkas dekat depan. Apa yang kamu dapat? Okey, keluar. Okey, ahli-ahli yang lain boleh tengok dulu. Ya. Kamu terangkan apa yang kamu dapat. Pegang mic. Okey. Hello, tis. Hello. Di situ, Bah. Di mana? Sini Sarah. Sini. Sila baca dulu. Bacalah. Cepatlah, Selmin. Cepatlah. Okey, silakan. Cakap apa ni? Aku dah lama sudah presentation. Assalamualaikum, saya dari kumpulan. Cakap laju. Cakap saya. Okey, yang lain tinggal yang lain. Assalamualaikum, kami ada salam dari atas. Siapa berjaya itu dari depan bentang. Kami main. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, saya sebut di sana. Mic tu. Ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat tengah hari. Kami dari kumpulan Ros membentangkan haiwan gajah pygmy. Nah. Habitat tanah rendah dan lembap. Boleh dengar? Kalau dah boleh, cikgu sudah ulang tu. Populasi kurang daripada 1,500 ekor. Populasi kurang daripada 1,500 ekor. Dia nampak sudah. Okay, lokasi dekat mana? Lokasi hutan di Kinabatangan, Tabin dan Tengah Sabah. Okay, dengar. Gajah kita akan dapat tengok dekat lokasi-lokasi tertentu. Contoh di bahagian Kinabatangan, Tabin dan juga Tengah Sabah. Okay, lagi? Makanan haiwan ialah herbivore. Contoh tumbuhan ialah rumput dan tumbuhan lainnya. Okey. Kalau gajah ni dia adalah jenis haiwan yang makan tumbuh-tumbuhan sahaja. Ataupun haiwan jenis herbivore, makan tumbuh-tumbuhan. Okey, ada lagi? Okey, itu saja dari kami. Sekian, terima kasih. Okey, itu saja daripada kumpulan Ros. Okey, kumpulan seterusnya. Okey, kita masih ada masa lagi ya. Okey, kumpulan burung enggang. Dia dah.
Okey. Kumpulan dugong. Haiwan hidup berdadah. Semua di situ. Cikgu ambil 2 kumpulan terakhir ya. 2 kumpulan terakhir. Badak Sumatera. Okey. Lepas ni ada lagi kumpulan terakhir. Okey, kamu boleh bentang secara ringkas YB. Kumpulan YB. Semua sekali. Cepat. Lambat kamu siap, lambat kamu balik. Oh ya, aku sudah buat. Udah kamu bentang. Pipku kenapa? Apa yang pegang? Aku yang pegang ya. Jangan. Jangan. Bul. Ikut sama itu. Siapa bawa bulat-bulat? Pip, kau bentang Pip. Ya, Assalamualaikum. Kami dari kumpulan Biskop. Lotus. Oh iya, Lotus ingin membentangkan kehidupan liar badak Sumatera. Okey. Lambat kamu buat, lambat kita balik. Apa tuh bodoh apa? Jam 12, 16 tadi. Habitat tanah rendah, berbukit dan lembah. Lokasinya di Taman Negara dan Negeri Royal Belum. Negeri Royal Belum. Cara pemanganannya. Oh iya. Cara pemakanan herbivore. Ancaman pembalakan menyebabkan kemusnahan habitat flora dan fauna. Jadi, tengok badak Sumatera, habitat tanah rendah, berbukit dan lembah. Okey, kamu boleh jumpa haiwan badak Sumatera ni dekat Taman Negara dan Negeri Royal Belum. Okey, dia merupakan haiwan jenis herbivore, sama juga herbivore. Okey, dia ancamannya adalah disebabkan pembalakan yang menyebabkan kemusnahan habitat flora dan fauna. Love you all. Pembalakan. Jadi tempat tinggal badak Sumatera hilang, menyebabkan haiwan tinggalkan tinggal. Ini adalah pengancaman kepada hidupan liar menyebabkan insan, contoh hidupan liar seperti badak Sumatera. Okey, terima kasih. Love you all. Lambat. Mike. Okey, jadi kita ada lagi 3 minit. Jadi kamu boleh faham? 3 efektif, kamu boleh faham? Kamu boleh faham apa yang kita belajar hari ni? Okay, hari ni sabar. Hari ni kita belajar apa? Kita belajar tajuk hidupan liar di Malaysia. Kamu kenali haiwan-haiwan yang ada dekat Malaysia, dia punya populasi, dia punya habitat dekat mana, lokasi haiwan tu dekat mana. Lepas tu kamu kenali haiwan tu sama ada dia jenis haiwan herbivore, omnivore ataupun carnivore. Faham? Okey, jadi lepas ni dengar 3 efektif. 3I. Mau balik tak mau balik? Okey, jadi 3I lepas ni untuk next class kita akan sambung untuk aktiviti seterusnya untuk subtopik 5.2 dengan 5.3. 5.2 dengan subtopik 5.3 kegiatan manusia yang menyebabkan keputusan haiwan ataupun hidupan liar di Malaysia. Okey, sekarang apa yang cikgu mahu? Kumpul semua kertas mahjong yang kamu buat tadi bagi cikgu dan semua marker pen dengan gam yang kamu pinjam tadi. Jangan hilangkan bagi cikgu. Cepat, kumpul cepat. Satu orang. Cikgu kumpul Min. Sini Akmal kumpul. Kumpul semua. Lagi yang belum bagi? Sudah? Okey. Sebelum kita tamatkan kelas, pastikan bawah meja kamu tiada sampah. Tengok yang bawah laci bawah meja.
Tengok semua barang-barang kamu, jangan ada yang tertinggal. Okey, duduk di tempat masing-masing dulu. Cikgu dah akan keluarkan kamu selagi kamu tak dengar arahan daripada cikgu. Duduk tempat masing-masing. Okey, sudah tengok sampah? Okey, sekarang baca doa.